Okey, kita mulakan pelajaran kita hari ini bertemakan kelestarian alam. Tema kita hari ini ialah kelestarian alam. Tajuknya ialah pengurusan sisa pepejal. Okey. Lestari maksudnya ialah kekal. Lestari maksudnya kekal. Dah masuk dalam paparan? Okey, lihat Lihat buku teks pada muka surat 21. Ni yang ada gambar-gambar ni. Okey. Buku teks muka surat 21. Dah. Okey, jom. Kita lihat. Okey, dalam gambar itu tema yang ke-6 tema yang ke-6 kelestarian. Seperti cikgu paparkan di situ, lestari maksudnya kekal, tidak berubah-ubah. Kalau kelestarian alam tu maksudnya pengekalan alam, supaya alam ini kekal, alam ini tidak musnah, alam ini tidak rosak. Siapa yang jaga alam kita? Allah. Okey. Tapi siapa yang mencipta alam? Allah. Yang perlu jaga ialah manusia. Tengok gambar seperti putaran jam kita lihat seperti putaran jam. Ikut arah jam. Ingat kalau ikut arah jam dari kanan naik ke kiri. Okey, gambar di tengah-tengah ini ialah bumi kita. Okey, kita belajar meneliti gambar. Gambar yang di tengah-tengah kita tu ialah bumi. Okey. Kemudian di sekolah semua orang diberi pengajaran. Kamu di rumah juga mak dan ayah selalu cakap, betul tak? Jangan buang sampah bersepah-sepah. Di rumah kamu diberi pendidikan, kamu diberi pendedahan tentang cara-cara menjaga kebersihan. Kemudian ini ialah gambar hutan. Ini ialah gambar hutan. Untuk pengetahuan kamu, di Malaysia banyak hutan simpan. Tujuannya ialah untuk mengekalkan keseimbangan alam, juga mengekalkan kelestarian alam. Apa maksud lestari? Kekal, tidak berubah-ubah. Maksudnya kita tetap nak mengekalkan di Malaysia ini kawasan-kawasan yang berpokok kerana pokok ini memberi keseimbangan alam dari segi oksigen, oksigen yang kita sedut. Kalau kamu jalan di sekitar Pasir Gudang ni, banyak kan pokok ditanam. Di tepi-tepi jalan pun masih banyak pokok hijau yang ditanam. Pokok hijau ini mengekalkan ekosistem alam. Dia menghasilkan oksigen, kemudian dia buat apa lagi? Menyerap karbon dioksida yang kita lepaskan ketika pernafasan, kemudian dia memberi habitat kepada binatang, daripada tumbuhan dan juga hutan ini juga dia menjadikan kita sumber makanan. Itu dia kelebihan hutan, kelestarian alam hutan yang perlu kita kekalkan untuk keseimbangan ekosistem. Dengar perkataan cikgu sebut, ekosistem. Maksudnya kitaran. Bila ekosistem tu kitaran. Okey, baik. Gambar yang ketiga nampak ni. Gambar yang ketiga apa? Kelestarian alam. Ni kita menghargai. Mungkin orang ini sedang menjalankan kempen. Okey, dari tempat ke tempat. Okey, kemudian ini gambar yang keempat. Kelestarian alam melalui pendidikan secara menanam pokok. Kemudian seterusnya ni diwujudkan. Memang ada badan tertentu, organisasi tertentu yang mengawal ekosistem negara. Maksudnya yang memberi pendidikan, memberi pendedahan, kemudian melaksanakan banyak program untuk mengekalkan kelestarian alam. Okey, yang ini gambar seterusnya ni, nampak ni gambar seterusnya mereka membersihkan, memungut sampah di tepi-tepi sungai, tepi-tepi laut agar ekosistem air terpelihara. Kemudian yang ini, Pakcik ni buat apa? Ketika berkebun, kita elakkan menggunakan bahan beracun yang berbahaya untuk alam. Baik,
Tahu baja? Baja ketika menanam sebenarnya kita kena guna baja yang selamat untuk alam. Bukan hanya untuk tumbuhan sahaja. Tumbuhan tu memanglah kita nak jaga dia daripada serangga, daripada serangan pelbagai binatang. Jadi kita letak dia racun, betul tak? Tapi sebenarnya racun yang kita gunakan tu mestilah racun yang tidak bahaya kepada alam sekitar manusia dan juga flora fauna yang lain. Kalau kita guna baja yang beracun, dia akan menyebabkan toksik. Toksik kepada alam. Yang ini buat apa ni pula? Ni gambar apa ni? Cuba kamu lihat pada buku tu. Nampak? Dia menanam pokok juga, betul? Mengekalkan ekosistem, kemudian setiap masyarakat diberi pendidikan untuk bercucuk tanam di rumah. Kenapa? Bila bercucuk tanam di rumah, dia dapat apa? Memberi pendidikan, memberi kesedaran kepada kita akan pentingnya tumbuh-tumbuhan hijau. Okey. Di sini pun cikgu ada kepilkan untuk kamu ya. Langkah-langkah untuk memelihara atau menjaga alam sekitar. Yang pertama, menggunakan sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Maksudnya yang tidak berbahaya, yang tidak kekal dan dapat merosakkan alam. Okey, kemudian mendidik melalui kempen, menyertai aktiviti sukarelawan. Macam ni lah, macam mereka yang sedang menaiki basikal ni. Mereka bergerak dari satu tempat ke satu tempat, mendidik melalui kempen, menyertai aktiviti sukarelawan. Sukarelawan apa? Membersihkan alam, menanam pokok di tepi-tepi jalan. Okey, kemudian mengamalkan kitar semula. Tahu kitar semula? Di rumah kita selalu ada sofa, ada tilam, betul tak? Yang dah tak guna. Kadang cikgu lihat ramai orang yang tidak ada kesedaran, dia campak sahaja di hadapan rumahnya. Kemudian dia campak sahaja di tepi longkang. Ada juga yang terus buang dalam longkang, betul tak? Itu tidak mengamalkan kitar semula. Sepatutnya barang-barang yang kita tidak mahu lagi guna ataupun dah rosak, kita boleh hantar ke pusat kitar semula. Kerana di pusat kitar semula nanti barang-barang itu akan dikumpulkan. Dikumpulkan, dihancurkan, dia ada satu proses. Barang-barang lama tadi tu diproses, dia akan jadi suatu barang yang berguna yang sebenarnya pun kita beli. Tahu kedai Iko? Pernah pergi kedai Iko? Jawablah. Pernah pergi kedai Iko tak? Pernah. Sebenarnya kat kedai Iko tu ialah barang-barang dia adalah barang-barang yang telah diproses daripada apa? Daripada sampah. Senang kata sampah lah. Okey. Daripada barang-barang terpakai. Contohnya buku-buku, betul? Awak lihat buku tulis dia agak kuning, betul tak? Kan ada kadang buku conteng-conteng kita beli kan, macam buku-buku nota. Tu bukunya berwarna kuning kan. Sebenarnya itulah bahan recycle, bahan kitar semula yang dia dah proses jadi satu barang lain yang kita beli. Sebab itulah harganya murah. Tapi kamu ingat kalau kita membeli barang kitar semula tu, kadang-kadang ada bahayanya sebab mereka tidak mengikut satu standard, satu siring yang tertentu. Contohnya makanan. Elakkan jugalah kamu membeli makanan yang bukan-bukan di situ sebab ada yang tak mengikut standard. Okey, kemudian kalau kamu lihat pensel dia pun kurang berkualiti. Ni cikgu tak memburukkan tapi cikgu nak kamu faham. Satu benda bila dihasilkan daripada suatu benda yang dah tak berharga, kadang-kadang dia akan ada kesannya sebab dia dibuat asal boleh jual saja, orang akan beli, betul? Tapi dia tidak mengikut standard. Tahu standard? Standard tu sirim. Dia ada satu piawai. Okey, tu. Jadi kalau nak beli kena berhati-hati. Kalau setakat cikgu pun beli juga, jangan susah hati. Bako sampah pun cikgu beli di situ, yang murah-murah, betul? Yang kita tak guna untuk makanan. Yang kita tak guna untuk makan yang boleh masuk dalam tubuh badan kita, faham? Guna untuk peralatan bolehlah, insyaAllah. Selamat. Contohnya marker pen pun boleh juga, tapi marker pen dia pun kurang berkualiti, betul tak?
Sebab itu ialah barang-barang eco, barang-barang yang di-recycle. Okey, baik. Kenapa lihat Takifah? Sekarang pergi kedai eco lagi tak kamu semua? Tak pernah pergi juga? Cikgu dah tak pergi dah. Sebab kena beratur. Kena beratur, malas kan? Okey, tak apa. Baik, sekarang buka buku tulis. Okey, buka buku tulis. Tuliskan hari dan juga tarikh. Nah, buka buku tulis. Buka buku tulis. Tuliskan hari dan juga tarikh. Dah tulis hari? Dah. Okey, baik. Sekarang kita lihat pada gambar tersebut. Okey, kita lihat gambar pada buku teks Muka surat 21, kamu lihat. Cikgu nak buka skrin seterusnya. Okey, tuliskan hari dan juga tarikh. Hari Khamis, hari ini 12 Ogos 2021. Lihat gambar pada muka surat 21. Binakan ayat berdasarkan gambar. Okey. Tuliskan arahannya. Lihat gambar pada muka surat 21. Binakan ayat berdasarkan gambar. Mulakan ayat kita dengan kita perlu menjaga kelestarian alam agar hidup kita selamat dan sejahtera sepanjang masa. Dah tulis? Terus tulis. Nanti tak payah ada kerja rumah. Okey. Terus siapkan. Kita perlu menjaga kelestarian alam agar hidup kita selamat dan sejahtera sepanjang masa. Tajuk kita hari ni kelestarian alam. Apa maksud lestari? Lestari ialah kekal, tidak berubah-ubah. Okey, baik. Lihat gambar yang pertama. Kita lihat pada gambar yang pertama. Kita lihat pusingan gambar tersebut seperti pusingan jam. Okey, baik. Gambar yang pertama tu. Di sekolah. Murid perlu mengikuti pembelajaran tentang cara-cara menjaga alam sekitar.
Ada tak? Ada. Dalam setiap mata pelajaran. Dalam agama pun kamu diberi tunjuk ajar, betul tak? Dalam bahasa Arab pun kamu ditekankan tentang alam sekitar. Dalam pendidikan kesihatan pun kamu diberi penekanan, ada juga pengisian tentang alam sekitar, betul? Ayat yang pertama, lihat gambar yang pertama ni cikgu bimbing awak ya. Di sekolah murid-murid perlu mengikuti pembelajaran tentang cara-cara menjaga alam sekitar. Gambar yang kedua. Siap ayat yang pertama. Okey, kita lihat gambar yang kedua. Rujuk juga kepada gambar, okey. Kita nak membinakan ayat menggunakan gambar. Bagaimana nak bina ayat? Mestilah letak subjek dulu di hadapan. Siapa yang kena buat. Kemudian letak kata kerja. Kemudian baru kita guna kata hubung ataupun penjelasan yang lain. Supaya ayat itu lebih sempurna dan mudah untuk difahami. Okey, gambar yang kedua. Ada gambar hutan, ada gambar pokok. Macam mana kita nak bina ayat? Ada yang nak offer diri? Untuk bacakan ayat nombor 2. Untuk sebutkan ayat nombor 2. Itu berkaitan dengan hutan simpan. Macam mana hendak mengekalkan kelestarian alam? Ada? Gambar yang kedua tu. Gambar yang kedua ni. Lihat ni gambar hutan ni. Okey. Bagaimana nak bina ayat tu gambar yang kedua? Apa yang kita nak buat? Gambar yang kedua ni. Ni gambar yang kedua ni. Apa kita nak buat untuk mengekalkan kelestarian alam? Kita apa dia? Come on. Senyap je. Kita perlu memelihara flora dan fauna di dalam hutan simpan kekal. Kita perlu memelihara flora dan fauna. Apa itu flora? Tumbuh-tumbuhan. Dalam hutan mestilah ada fauna juga. Apa itu fauna? Ialah binatang-binatang. Okey, serangga. Tak boleh nak bina ayat lagi ni. Okey, kita perlu memelihara flora dan fauna di dalam hutan simpan kekal dan juga persekitaran. Bukan hanya dalam hutan simpan kekal je. Tapi juga di sekeliling kita. Macam kita di Pasir Gudang ni, kalau awak lihat, bersyukur sebab banyak tumbuh-tumbuhan hijau yang sentiasa ditanam. Terutamanya di tepi lebuh raya di kawasan Kilang. Tahu kawasan Kilang? Pernah jalan sampai Tanjung Langsat? Di kawasan Kilang sana pun sangat bagus sebab banyak tumbuh-tumbuhan hijau yang cuba ditanam dan tumbuh-tumbuhannya kalau kita lihat pokok-pokoknya pun hidup. Itu menunjukkan masih lagi selamat untuk kita hirup oksigennya. Okey, lagi seterusnya gambar yang ketiga. Apa tu nak buat? Masyarakat perlu siapa tu? Masyarakat perlu diberi pendedahan, kempen. Masyarakat perlu mengamalkan kempen kesedaran alam sekitar. Kesedaran menjaga alam sekitar. Masyarakat perlu mengamalkan kempen kesedaran menjaga alam sekitar. Orang yang melaksanakan kempen dan juga masyarakat mestilah bergabung. Jadi semua sama-sama akan dapat ilmu menjaga alam sekitar untuk mengekalkan kelestarian alam bagi mendapatkan kesejahteraan hidup seharian. Kemudian gambar yang kelima, apa tu? Masyarakat digalakkan apa?
Bukan mikrofon, jawablah. Gambar yang keempat tu, nampak? Tangan-tangan tu memegang pokok, betul tak? Memegang pokok tu, apa nak buat tu? Masyarakat diberi pendidikan dan kesedaran untuk menanam pokok di rumah. Masyarakat diberi pendidikan dan kesedaran untuk menanam pokok di rumah. Kamu buat tak di rumah tanam pokok bunga? Kita mesti menanam pokok-pokok yang berwarna-warni, pokok-pokok yang hijau kerana pokok-pokok itulah yang menyeimbangkan alam kita. Okey, daripada ayat tersebut kita ulang sekali lagi ya. Kita perlu menjaga kelestarian alam agar hidup kita selamat dan sejahtera sepanjang masa. Okey, berdasarkan gambar yang pertama, nampak tu ada murid-murid sekolah, betul? Cikgu merujuk pada gambar muka surat 21 ya. Di sekolah, murid-murid perlu mengikuti pembelajaran tentang cara-cara menjaga alam sekitar. Yang kedua, kita perlu memelihara flora dan fauna di dalam hutan simpan kekal. Yang ketiga, masyarakat perlu mengamalkan kempen kesedaran menjaga alam sekitar. Yang keempat, masyarakat diberi pendidikan dan kesedaran untuk menanam pokok di rumah. Ini semua berdasarkan gambar. Kita kena belajar membina ayat berdasarkan gambar pada tajuk yang diberi. Okey, jadi lihat gambar. Okey, apa gambar yang seterusnya tu? Yang ada pejabat. Apa fungsi pejabat tersebut? Apakah fungsi pejabat tersebut? Siapa boleh binakan ayat? Nanti kawan-kawan sambung-sambung, cikgu sambung, kita jadikan satu ayat yang lengkap. Okey, apakah gambar tersebut? Lihat gambar yang kelima tu. Lihat gambar yang kelima. Semua terus tutup kamera. Bukalah kamera. Apa nak malu? Cikgu bukan suruh kamu buat apa pun. Kita nak bina ayat. Okey, gambar yang kelima. Pihak berwajib. Siapa tu pihak berwajib ke atas alam sekitar? Siapa tu? Senyap saja. Masyarakat. Apa dia? Jawab. Jawab. Siapa tu? Syarikat apa? Syarikat? Masyarakat. Okey, masyarakat. Bagus. Masyarakat buat apa tu? Masyarakat buat apa tu? Sekarang gambar nombor 5. Gambar nombor 5. Siapa gambar nombor 5 tu? Menjadi Bagi. Okey, minta kita. Siapa yang kat pejabat ni? Apakah peranan pejabat ni? Apa tanggungjawab pejabat ni? Jom. Lihat gambar ini. Pada buku teks awak pun ada. Okey. Apakah peranan ni? Apa fungsi dia? Apa fungsinya? Apa fungsi dia? Semestinya macam ni cikgu nak sediakan gambar banyak-banyak lah kamu bina ayat. Kan? Kita belajar guna buku teks, ikut skop. Kamu yang pertama mesti kena pandai bina ayat. Mesti kena pandai bina ayat. Setelah pandai baca, mesti pandai bina ayat. Barulah namanya belajar bahasa Melayu.
Kalau kamu hanya pandai membaca tapi tak boleh nak bina ayat, di situ kurang lengkap. Okey. Apa dia ni? Ni apa dia ni? Bagi idea. Pusat. Pusat. Kuah. Pusat apa tu? Pusat kuah. Kamula Community. Pusat apa? Pusat Kuat. komuniti. Kuat. Pusat Ya, pusat. kuah. Kuah. Kuar. Okey, pusat kuar. Kamula Community. Kamula Community. Kamu tengok dia punya lambang tu ya. Agaknya sebenarnya ni lambang apa tu yang ada kat situ tu? Lambang apa tu yang ada kat situ? Lambang pokok. Pusat kitar Semula. pusat apa? Pusat kitar semula. Alamak. Okey, best. Anak murid cikgu dah nampak tu. Nampak? Lambang tersebut ialah pusat kitar semula. Apa peranan pusat kitar semula? Apa peranan pusat kitar semula dalam kehidupan harian kita? Tadi kita dah bincang dah awal-awal tadi. Masyarakat perlu mengamalkan kitar semula dalam kehidupan seharian. Okey, tulis. Masyarakat perlu mengamalkan kitar semula dalam kehidupan seharian. Sebab itulah ada pusat-pusat kitar semula yang banyak dah dalam masyarakat kita. Kalau kawasan kita ni pun cikgu rasa ada 5. Yang dekat dengan kita kawasan Pasir Kuda ni ada 5 lah yang cikgu tahu. Pusat kitar semula yang kita boleh hantar jual barang pada dia. Walaupun dapat RM5, dapat RM10, suatu nilai tu kamu boleh belikan barang yang lain, betul tak? Ataupun kamu boleh masuk dalam tabung. Itulah dia. Okey, masyarakat perlu mengamalkan kitar semula dalam kehidupan seharian. Okey, jom lihat gambar yang ke-6 pula. Gambar yang ke-6 pula tu sekumpulan. Sekumpulan murid buat apa tu? Masyarakat perlu Gotong royong. bergotong royong. Bergotong royong di mana? Bergotong royong di mana tu? Membersihkan? Membersihkan? Sampah. Di mana tu ada air? Di mana? Sungai. Macam mana kita nak bina ayat? Masyarakat perlu menjaga. Masyarakat perlu menjaga apa? Alam sekitar. Kebersihan. Alam sekitar. Alam sekitar. Terutamanya di mana? Rumah. Di rumah. Gambar tersebut di mana? Gambar tersebut. Di gambar ini di mana ni? Di sungai. Okey. Ulang sekali lagi. Masyarakat perlu Kebersihan. okey, menjaga kebersihan Sungai. Okey, ulang sekali lagi ayat kamu. Masyarakat perlu menjaga kebersihan sungai. Okey, tulis pandai. Masyarakat perlu menjaga kebersihan sungai. Kamu tahu ya, sungai laut ialah sumber air paling besar.
di negara kita selain daripada kawasan tadahan-tadahan yang lain. Air sungai, air laut itu yang masuk ke kawasan tadahan, loji. Kemudian barulah diproses. Nanti kalau sungai kita tercemar, laut kita tercemar, kita dah kurang sumber besar untuk air negara kita. Okey, baik. Gambar yang ketujuh, apa nak buat ini? Mereka hendak meracun. Adakah boleh mereka menggunakan racun yang tidak selamat? Boleh tak? Tak boleh. Jadi masyarakat perlu menggunakan mesin rumput. Lagi? Bagi idea. Tak apa, nanti kita murnikan sama-sama. Apa dia, Alka? Racun serangga. Racun serangga. Racun serangga sebenarnya bahaya tau untuk ekosistem kita. Untuk diri kita, untuk pernafasan kita. Sangat bahaya. Jadi untuk mendapatkan kelestarian alam, keselamatan alam, masyarakat dinasihatkan ataupun masyarakat mestilah mengelakkan menggunakan racun serangga. Okey, dalam proses penanaman. Ulang lagi. Ulang ya cikgu, masyarakat. 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 Ya. Dinasihatkan. Tidak menggunakan racun serangga yang berbahaya. Okey, ulang lagi ayat kita. Masyarakat dinasihatkan agar tidak menggunakan racun serangga yang berbahaya. Okey, tulis. Kita kena banyak lihat gambar buat ayat Masyarakat dinasihatkan agar tidak menggunakan racun serangga yang berbahaya. Masyarakat dinasihatkan tidak menggunakan racun serangga yang berbahaya. Sudah? Belum. Okey, salin dulu. Kelas kita sampai pukul 10 ya, boleh? Sehabisnya ada lagi satu karangan pendek tentang alam sekitar juga. Okey, sekarang kita dah ada 7 ayat berdasarkan 7 gambar dalam putaran gambar tersebut. Cikgu ulang lagi. Okey, kita perlu menjaga kelestarian alam agar hidup kita selamat dan sejahtera sepanjang masa. Gambar yang pertama, ayat yang pertama. Di sekolah, murid-murid perlu mengikuti pembelajaran tentang cara-cara menjaga alam sekitar. Dah tulis semua? Belum. Dah. Ada yang belum? Terus tulis. Permulaan ayat huruf besar. Di ujung ayat mesti ada tanda noktah. Okey, ayat yang kedua berdasarkan gambar yang kedua. Kita perlu memelihara flora dan fauna di dalam hutan simpan kekal. Baik, itu ialah kawasan yang memang tidak boleh diceroboh. Jika ada pokok yang hendak ditebang pun, kalau dalam hutan simpan kekal ni, dia akan ada satu rekod. Okey, ada rekod. Pokok ni nak ditebang ke, nak dipotong ke, semuanya akan ada rekod.
Okey, gambar yang ketiga, ayat yang ketiga. Masyarakat perlu mengamalkan kempen kesedaran menjaga alam sekitar. Dari satu tempat ke satu tempat. Program kempen ini akan dijalankan. Nampak tu? Mereka naik basikal. Kenapa mereka naik basikal? Kenapa mereka semasa pergi kempen tu tak naik motor? Sebenarnya kenderaan yang bermotor itu mendatangkan pencemaran, menyebabkan pencemaran. Sebab tu ketika mereka berkempen, mereka menaiki basikal. Lihat gambar yang ketiga. Okey, baik, seterusnya. Gambar yang keempat, nampak di rumah. Setiap orang mesti tanam pokok. Okey? Jadi ayat yang keempat, masyarakat perlu mengamalkan apa tu? Masyarakat diberi pendidikan dan kesedaran untuk menanam pokok di rumah. Lagi banyak pokok yang ditanam, lagi sebenarnya kita punya ekosistem makin seimbang. Oksigen makin banyak pada alam kita ni. Okey, sekarang lihat gambar yang kelima, ayat yang kelima. Masyarakat perlu mengamalkan kitar semula dalam kehidupan seharian. Sebab tu di tempat-tempat kita banyak ditubuhkan, diadakan kedai-kedai kitar semula. Baik, tujuannya memudahkan masyarakat menghantar barang-barang yang tidak lagi diperlukan di rumah ke pusat kitar semula. Sebab di sana pusat kitar semula akan proses barang-barang tersebut, hantar pada kilang untuk dijadikan satu barang lain yang kita boleh beli, kita boleh gunakan. Boleh faham? Okey, lihat. Sekarang gambar yang keenam. Ayat yang keenam. Masyarakat perlu menjaga kebersihan sungai. Kebersihan sungai. Kenapa? Sungai dan laut ialah sumber air yang utama dalam kehidupan seharian kita, terutamanya di negara kita. Kita bersyukur sebab masih banyak sungai, masih banyak laut. Laut kita besar, betul? Di timur dan juga barat kita, di selatan kita semuanya laut. Okey, kemudian banyak lagi sungai-sungai, banyak lagi kawasan berbukit sebagai punca tadahan air yang kita nak gunakan dalam kehidupan seharian. Kemudian lihat gambar yang ketujuh. Nampak ada pakcik pegang racun, betul? Dalam kehidupan seharian kita, nombor 7, lihat ayatnya. Masyarakat dinasihatkan agar tidak menggunakan racun serangga yang berbahaya. Jadi kalau nak matikan rumput ataupun hendak halau serangga, kita mesti bijak memilih racun yang selamat untuk binatang dan juga selamat untuk kita manusia. Okey, lihat sekarang gambar yang ke-8 tu. Gambar yang ke-8 tu apa sebenarnya? Masyarakat perlu dididik cara menghasilkan baja yang selamat untuk kehidupan tumbuhan. Nampak tu sebenarnya ialah pengumpulan pokok-pokok, okey. Kemudian makanan-makanan sisa-sisa, kita boleh jadikan dia baja kompos. Apa dia? Baja kompos. Tak perlu nak membeli baja kimia di kedai untuk hidupkan pokok yang lain. Macam mana kita nak bina ayat yang ke-8 tu? Macam mana nak bina ayat yang ke-8? Masyarakat, jom buat ayat. Cikgu dah guna tu. Masyarakat perlu belajar membuat baja kompos yang selamat untuk alam dan tumbuhan. Untuk alam dan tumbuhan. Nampak tu? Dia kumpulkan, nampak kan? Pokok-pokok tu dah mati sebenarnya. Tapi dia tak buang. Sebab reputan pokok-pokok dia boleh menjadi baja. Kemudian lebihan makanan kita di rumah juga, kalau kamu kumpulkan pada satu tempat,
Kena asingkanlah makanan basah yang menyebabkan ulat. Kamu jangan pula kumpul, betul? Jadi macam kulit bawang, kulit telur, betul? Kemudian irisan-irisan sayur semua tu kamu boleh kumpulkan satu tempat. Seperti gambar ini, pokok-pokok yang dah nak mati, dah kering pun kamu kumpulkan pada satu tempat. Ia akan menjadi baja semula jadi. Ia akan menjadi baja semula jadi. Boleh nampak ayat yang ke-8. Baja kompos semula jadi yang kita boleh guna untuk membajai tumbuh-tumbuhan kita seperti pokok bunga. Elakkan lagi beli baja-baja di kedai yang menyebabkan kerosakan alam sekitar. Dan sebenarnya makanan ke sayur yang kita tanam tu bila kita guna baja yang bahaya, kita pun mendedahkan diri kita kepada bahaya. Boleh faham? Okey, berapa ayat kamu dah bina hari ni dengan cikgu? Untuk gambar ni. Gambar ada 8, jadi ayat juga mestilah ada 8. Berkaitan dengan kelestarian alam. Berkaitan dengan kelestarian alam. Okey, semua orang dah siap salin? Dah. Dah. Cikgu nak pergi ke paparan seterusnya. Okey, kamu gunakan muka surat yang baharu, tuliskan tarikh dan juga hari. Okey, tuliskan tarikh dan juga hari. Okey, hari ini Khamis 12 Ogos 2021. Okey, baik kawan-kawan, sila salinkan ini. Peta ni. Salin satu muka surat besar, boleh? Nanti kita buat ayat dan juga rumusannya muka surat yang baharu. Okey, ini berkaitan dengan langkah menjaga alam sekitar. Kenapa? Tak nampak? Ya? Melintang ke tegak? Boleh, melintang boleh, tegak pun boleh. Okey, langkah menjaga alam sekitar. Okey, buat dulu. Cikgu beri masa. Isi yang pertama, menggunakan sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Isi yang kedua, yang ini dalam peta minda ini, cara membacanya lawan jam, arah lawan jam, mengundur. Okey, yang kedua, mendidik melalui kempen. Yang ketiga, menyertai aktiviti sukarelawan. Yang keempat, mengamalkan kitar semula. Yang kelima, menanam pokok. Yang keenam, menggunakan air secara berhemah. Salin dulu. Cikgu muka surat berapa? Tak ada muka surat dalam buku teks. Ini awak kena salin dalam buku tulis sekarang.
Okey, dah siap salin? Belum. Okey. Salin dulu. Cikgu dah siap. Ya, ya. Dah. Okey, yang belum siap tu kita tunggu. Tak apa, yang dah siap kita tunggu ya. Yang belum siap tu. Dah siap. Ya, betul. Hai, siap ada Ultraman, okey. Siapa tu? Kamu kena gembira ya dengan pelajaran. Tapi jangan selalu sangat tengok handphone ya. Bahaya. Tengok bila perlu je. Siap. Ya. Dah siap. Dah siap. Okey. Okey, boleh cikgu teruskan? Nanti kamu ada Google Meet juga kan? Bahasa Inggeris?
Okey, baik. Kita teruskan dengan kita nak binakan rumusan. Okey. Kita nak bina rumusan. Okey, tuliskan hari dan juga tajuk. Tuliskan sebuah karangan pendek berdasarkan maklumat yang diberi. Okey. Tajuknya ialah tulis arahan. Tutup mikrofon dulu. Nanti berdengung. Okey, tajuknya lah langkah menjaga alam sekitar. Okey. Kita nak menggunakan isi cerita yang diberi, rangka yang telah kita salin. Okey, baik. Kita mulakan dengan pembukaan. Okey, alam sekitar adalah tanggungjawab kita semua. Kita perlu mengekalkan kelestarian alam agar kita dapat hidup selamat dan sejahtera. Itu ayat dia. Ayat pembukaan. Okey. Perenggan pembukaan. Alam sekitar adalah tanggungjawab kita semua. Nampak? Cikgu tidak masuk perenggan. Okey, perkataan yang pertama rapat pada garis tepi buku kamu. Kalau pada cikgu, dia rapatlah kepada yang hujung tu kan. Cikgu tak ada langkah pun sikit. Okey. Alam sekitar adalah tanggungjawab kita semua. Kita perlu mengekalkan kelestarian alam agar kita dapat hidup selamat dan sejahtera. Okey, kita nak masuk perenggan yang kedua, selang satu baris. Kemudian ukur dengan 2 jari kamu ataupun 1 jari kamu dari garis tepi. Mesti langkah sikit, faham? Okey, perenggan yang kedua, isi yang pertama. Okey, isi yang pertama, kita lihat yang awak dah salin tadi tu. Apa dia isi yang pertama? Menggunakan sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Dalam kehidupan seharian, kita digalakkan menggunakan sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Sumber tenaga tu, sumber tenaga apa yang boleh diperbarui?
Dah salin? Contohnya, salin ya. Penggunaan sumber solar. Di rumah kamu ada solar? Sumber solar ni sumber yang kita dapat daripada cahaya matahari. Nanti menyebabkan lampu kita boleh hidup. Okey. Dapur masak kita boleh hidup. Itu dia sumber solar sebagai tenaga elektrik. Dalam kehidupan seharian. Okey, ini dapat mengurangkan penggunaan jana kuasa elektrik yang ada. Okey. Itu yang dinamakan sumber tenaga yang boleh diperbarui, iaitu sumber solar. Tahu sumber solar? Sumber solar tu dia ada alat yang kita boleh pasang di atas rumah kita menggunakan cahaya matahari. Okey, daripada tenaga solar yang dikumpul, dia boleh digunakan untuk menghidupkan semua semua alat elektrik yang ada di rumah. Kalau alat elektrik kita di rumah sekarang kita guna jana kuasa, betul? Jana kuasa yang dah sedia ada. Yang kita guna daripada sumber elektrik. Kita tak menggunakan sumber solar. Okey. Ini dapat mengurangkan penggunaan jana kuasa elektrik yang ada pada masa sekarang. Kamu tahu Sri Alam? Kamu tahu kawasan rumah Sri Alam? Anak murid cikgu ada tak? Kawasan rumah Sri Alam, yang rumah mahal-mahal tu, kalau kamu tengok di bumbungnya, dia ada macam botol. Dia ada macam botol. Bentuk silinder. Dia letak di atas bumbungnya. Itu ialah alat solar. Kenapa rumah tu mahal bila dibeli? Sebab rumah itu telah dilengkapi dengan mesin, dengan alat sumber solar. Jadi rumah tu kalau elektrik kita terputus, lampu dia masih boleh hidup. Sebab dia ada sumber solar. Nanti kalau kamu pergi bersama dengan ibu dan ayah kamu di kawasan Sri Alam tu, ada rumah 3 tingkat, ada rumah 2 tingkat yang besar-besar tu. Kamu lihat di atas bumbung dia ada bentuk silinder. Okay, ada bentuk silinder. Itu sebenarnya ialah alat yang dipasang untuk sumber solar. Jadi rumah-rumah tersebut tidak menggunakan elektrik sepenuhnya. Elektrik plug yang kita gunakan, dia tidak menggunakan itu sepenuhnya. Mereka ada sendiri sumber yang boleh diperbarui daripada cahaya matahari. Sebab itulah harga rumah di situ tinggi. Sebab dia mempunyai 2 jana kuasa elektrik. Satu sumber yang sedia ada, satu lagi sumber yang boleh diperbarui. Sangat ekosistem. Okey, kemudian perenggan yang kedua. Perenggan yang kedua, isi yang ke-2 dan 3 kita nak gabungkan. Okey, masuk perenggan seterusnya. Isi yang kedua apa dia? Isi yang kedua apa dia? Mendidik melalui kempen. Masyarakat digalakkan menyertai aktiviti sukarelawan membersihkan kawasan tempat tinggal ataupun bandar
bandar. Masyarakat juga perlu diberi pendidikan secara langsung dan tidak langsung tentang kelestarian alam. Contohnya, pendidikan formal di sekolah ataupun universiti. Itu pendidikan formal. Belajar macam hari ni kita belajar. Ni namanya pendidikan formal, okey? Di sekolah ataupun universiti. Pendidikan secara tidak langsung melalui iklan televisyen. Okey, pendidikan secara tidak langsung melalui media sosial dan juga televisyen. Itu dia pendidikan secara tidak langsung. Okey, isi kedua dengan isi ketiga kita gabungkan kerana ia menjurus perkara yang sama. Okey, masyarakat digalakkan menyertai aktiviti sukarelawan membersihkan kawasan tempat tinggal. Okey, kecil ya. Ataupun bandar-bandar. Masyarakat juga perlu diberi pendidikan secara langsung dan tidak langsung tentang kelestarian alam. Contohnya pendidikan formal di sekolah ataupun universiti. Okay. Pendidikan secara tidak langsung melalui media sosial. Tahu media sosial sekarang? Ejaannya media sosial sebutannya media sosial biasanya, okey? Media sosial ni seperti apa? Facebook, Instagram, bagai-bagai YouTube, betul? Jadi pendidikan tentang alam sekitar tu boleh didapati di mana-mana sebenarnya. Boleh digunakan oleh untuk masyarakat seluruh tanpa batasan waktu dan tempat, okey? Pendidikan secara tidak langsung melalui media sosial dan juga televisyen. Okey, baik. Anak murid cikgu dah sampai mana ni? Dah hilang? Jangan hilang dulu, belum habis. Okay, sikit lagi kita habis. Okey, dah salin belum? Belum? Belum siap lagi? Okay, cikgu nak tukar kepada slide seterusnya sebab tak cukup ni perenggannya. Okey, perenggan 1, 2, 3 dah siap belum? Belum. Oh, belum lagi. Okey. Dah. Cikgu nak tukar ke slide seterusnya untuk perenggan ke-4 dan perenggan penutup. Okey, cikgu terus ya pergi perenggan seterusnya. Ni cikgu singkatkan sikit ni supaya awak boleh lihat nanti. Okey, perenggan yang ke-4.
Okey, perenggan yang keempat, isi yang keempat dan juga kelima dan keenam. Awak lihat, isi keempat mengamalkan kitar semula. Isi yang kelima menanam pokok. Isi yang keenam menggunakan air secara berhemah. Okey, isi keempat, kelima kita nak gabungkan juga dalam satu perenggan. Okey. Masyarakat perlu diberi pendedahan akan kebaikan dan cara kitar semula barang-barang di rumah yang tidak lagi digunakan. Dengan cara ini dapat mengurangkan kadar pembuangan sampah di merata-rata tempat. Okey, kemudian masyarakat juga perlu tu isi yang kelima ya. Okey, masyarakat perlu didedahkan dengan amalan menanam pokok di rumah. Ini dapat mengekalkan keseimbangan ekosistem. Atau ekosistem tu maksudnya ada oksigen. Okey, untuk tumbuh-tumbuhan dan juga kita. Oksigen dikeluarkan oleh tumbuh-tumbuhan. Kemudian kita menghasilkan karbon dioksida yang mereka pokok-pokok tu boleh guna untuk tumbuh, untuk hidup. Di samping itu, pokok-pokok yang kita tanam itu juga bermanfaat. Kalau kamu tanam sayur, maka kamu dapat makan sayurnya, betul? Okey, baik. Itu perenggan yang keempat. Anak murid cikgu, salin tak? Semua tutup kamera ni? Salin cikgu. Okey. Okey. Nanti pun cikgu akan muat naik. Cikgu terpaksa rapatkan ni sebab dia belum siap ya. Okey, lagi. Kita tambah lagi ya, isi yang keenam. Masyarakat perlu dididik untuk berjimat cermat menggunakan sumber alam seperti air,
Ini mengelakkan sifat, ini dapat menanamkan sifat berjimat cermat. Okey, cukup sampai situ je. Okey, masyarakat perlu dididik untuk berjimat cermat menggunakan sumber alam seperti air. Ini mengelakkan daripada amalan pembaziran. Okey, perenggan yang terakhir. Demikian tadi. Demikianlah beberapa langkah yang boleh diambil untuk menjaga alam sekitar. Okey, dah siap salin semua? Okey, waktu pembelajaran kita hampir tamat. Jam menunjukkan pukul 9.59. Okey, cikgu akan muat naik nanti dalam Google Meet dan juga paparan ni cikgu akan screenshot juga dan cikgu muat naik dalam grup PDPR. Jadi kamu boleh salin semula. Okey, boleh kawan-kawan? Kita hendak tamatkan pembelajaran kita kerana kamu akan mengikuti pembelajaran bahasa Inggeris pun atas talian. Betul tak? Okey, jadi hari ini pembelajaran kita ialah tentang kelestarian alam untuk mengekalkan keseimbangan alam. Langkah-langkah menjaga keselamatan alam sekitar. Okey, baik. Itu dia pembelajaran kita hari ini. Beberapa langkah kita telah ketahui, telah cikgu beri kepada kamu ilmu sedikit yang boleh kita gunakan untuk kehidupan seharian. Alam sekitar ini tanggungjawab kita perlu kita jaga sama-sama. Yang pertama, mesti mengikuti pendidikan secara langsung ataupun tidak langsung. Pendidikan secara langsung itu di sekolah, di universiti, di college, betul? Tentang cara menjaga alam sekitar. Pendidikan secara tidak langsung tentang alam sekitar kita boleh dapat di media sosial, dalam iklan-iklan televisyen, dalam surat khabar pun kita boleh dapat. Okey, kemudian caranya macam mana? Yang pertama, kita mestilah menjaga kebersihan. Gunakan pusat alat, minta maaf. Okey, gunakan pusat kitar semula tu seoptimumnya. Letak barang-barang yang kita tak guna, hantar ke pusat kitar semula untuk diproses untuk jadi barang lain. Di samping itu dapat menambah ekonomi kita lah. Bila kita jual barang ke kita semula, kita dapat wang kan, walaupun sedikit, itu adalah sumber pendapatan. Boleh masuk tabung, boleh belikan benda lain. Okey, bila kita hantar ke pusat kita semula, mengelakkan kita daripada membuang barang yang kita tak suka itu secara merata-rata. Kemudian lagi, kita boleh belajar menggunakan sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Contohnya solar. Rumah-rumah yang ada mesin solar tu, dia dapat menggantikan elektrik yang sedia ada sekarang ni. Mereka boleh guna kuasa solar, kuasa yang boleh diperbarui daripada sumber cahaya matahari. Okey, kemudian seterusnya kita mestilah belajar menanam pokok di rumah. Kenapa?
untuk mengekalkan keseimbangan alam, oksigen terutamanya. Okey, kemudian kita mestilah mengelakkan menggunakan racun serangga. Tahu racun serangga tu bukan yang hanya disembur di pokok-pokok, termasuklah racun serangga yang kita picit dalam rumah tu. Betul, Rizek? Kita kena kurangkan penggunaannya. Guna hanya betul-betul waktu perlu sebab racun-racun serangga itu akan membebaskan bahan kimia yang berbahaya untuk diri kita dan juga udara. Okey, kemudian seterusnya. Apa lagi yang kita belajar hari ini? Mestilah berjimat cermat menggunakan sumber alam. Berjimat cermat menggunakan sumber alam. Antara yang paling besar sumber alam kita guna ialah air. Kena berjimat cermat. Okey, baik. Ada lagi nak tanya tentang pelajaran pada hari ini? Tak ada. Okey, cikgu akhiri dengan tasbih kifarah dan juga suratul asri. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin. Itu sahaja pembelajaran kita hari ini. Tak ada pembelajaran yang lain. Okey? Kamu dapat bina ayat berdasarkan gambar dan juga kamu dapat membina sebuah karangan pendek berdasarkan maklumat yang diberi. Sekian, terima kasih. Bye, cikgu. Bye. Okey, bye. Bye, cikgu. Okay. Bye. Okey.